Bagi mulakan majlis, kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Lagi disayangi Ibu Husna. Ini Mukhtar. Terusnya para peserta Mukhtar. Kepada pelajar-pelajarnya. Yang kedua, memberi pengetahuan bahasa Arab hingga ke peringkat membolehkan pelajar-pelajar memahami kandungan kitab suci Al-Quranul Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah dan kitab-kitab ilmu berbahasa Arab yang muktabar. Jamal, kan Allah itu cantik dan Allah suka kepada kecantikan. Kecantikan ni termasuklah kecantikan akhlak, kan? Akhlak kita kena cantik. Kita cuba bawa arus, bukan kita dibawa arus. Faham tak? Kita yang menjadi arus nak bawa orang, bukan kita ikut arus. Nah, bukan kita ikut arus. Kita kenal Zahiliyah. Kita kenal Zahiliyah. Nah, dan jangan jatuhkan tarik jahiliah. Kita kena yang aku tu jahiliah dan kita nak jatuhkan jahiliah. Yang menyebabkan bina apa? Bina iman kuat kan? Sebab kamu dari sebenarnya kalau kamu campak mana pun kamu banyak berdiri kamu. Tapi buat itu lebih mencabar. Buat itu lebih kosher. Sama, tanda yang sama ada juga. Kalau dalam konsep jemaah pula, dari konsep fikrah pula, kenapa jadi gitu? Kelas sama, sekolah sama, tapi ada yang tercicir. Kenapa jadi gitu? Sebabnya mungkin pengisian dia tak cukup. Kefahaman dia tak cukup. Mukhalatah dia bersama sahabat-sahabat lain mungkin tak cukup. Orang buat istimewa, dia tak pergi. Ya. Jadi sahabat lain mendapat ilmu daripada istimewa tu. Dia tak boleh. Tak berlaku ajakan dalam diri dia. Ajakan saksiah, ajakan akhlak, ajakan paradigma dia tak berlaku. Kerana tidak dapat maklumat. Orang lain yang pergi boleh. Begitu juga dengan usrah. Usrah orang lain pergi, dia tak pergi, menyebabkan dia kekurangan. Begitu juga dalam yang berpeganglah pada hadis la an yahdiyakallah la an yahdiyabika rajulan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Sekiranya Allah menghidayahkan seseorang itu dengan sebab engkau, maka pahalanya adalah lebih baik daripada sebutir dunia ni dan apa yang ada di dalamnya. Bila kita berpegang kepada hadis ini, maka ia akan menjadi penggerak kepada kita untuk memperbaiki, mentarbiah diri kita sendiri dan juga mengajak orang lain supaya mengamalkan Islam yang betul. Yang pertama, memusaki diri. Mesti kita kena memusaki diri kita. Kalau kita Alhamdulillah, sekarang ni kita orang dalam perjalanan lagi macam. Petik kan, di rumah tu masak semua pakai petik je. Lepas tu di sini kita cuba kan boleh. Biar kita rasa kesusahan tu, nyalakan kayu api kalau hujan basah nak macam mana. Kerana kita nak latih jiwa kita supaya terbiasa dengan kesusahan. Kerana kesusahan ni dia akan membangkitkan iradah. Sedangkan kesenangan, kemewahan, kerehatan dia akan mematikan iradah. Modal untuk kita istiqamah di atas jalan dakwah. Modal untuk kita bergerak menuju pada redha Allah ni adalah salah satunya adalah iradah. Iman yang akan membuahkan iradah, kemahuan. Lepas tu kita berjalan ni kita akan rasa perjalanan yang jauh, tapi kita masih kena teruskan. Walaupun hati kita mungkin rasa nak rehat, kita mungkin rasa nak hilangkan penat. Kalau boleh kita nak rehat sini ya, kemah sini tak payah pergi jauh. Kan dengan barang yang kita rasa macam berat.
proses Islamiah Harakiyah. Itu yang special. Kita nak kena ada tamayus, kena ada perbezaan. Kita tak boleh jadi macam orang biasa. Waktu jalan macam orang biasa. Waktu masuk berkelas masuk macam orang biasa. Kita kena jadi orang yang berbeza. Bila orang tengok kita, orang nampak Islam. Kita nak kena jadi, kita ni adalah salah satu pintu daripada pintu-pintu Islam kan. Dalam Islam macam tu. Jangan, maknanya di satu kita fikir tentang kepentingan orang lain. Kita tak pentingkan diri sendiri. Okay. Woo, nak nampak. Saya nampak macam sekolah materi yang saya nak bawa tarbiyah di sini macam segi ilmu dengan segi apa yang ustaz dan cikgu dia proses kat sini. Saya insya-Allah saya akan bawa ini manjubaan berpatan ke Kamboja. Kalau saya bolehkan jadikan sebagai cikgu kan. InsyaAllah saya nak proses apa yang saya nampak kat materi ni dia buat, macam mana saya nak nak try kan. Ya. Kita merasa dekat dengan Allah, kita tidak merasai pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa itu kita akan hilang kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau kita berada jalan dakwah pun kita tidak dapat menikmati dakwah. Bahkan hati kita akan rasa tersinggung, terluka. Kita rasa perjalanan kita payah dan sebagainya. Jadi sebenarnya jalan-jalan menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah jalan yang penuh dengan kemanisan iman, penuh dengan kenikmatan. Kalau kita tidak merasai, mana kita kena muhasabah balik. Kita kena muhasabah balik pada diri kita, apa yang telah mencuri hati kita. Hati kita ni sepatutnya sepenuhnya milik siapa? Milik Allah Subhanahu Wa Taala.